Tadi sampai mana? Yang Nabi Ibrahim kan? Tak datang Last time ada catat tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah start ke? Rambut okey? Tak pakai kopiah ni? Lepas dah Selangor kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na bima yanfa'una wa 'allimna ma Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, termasuklah yang dalam live apa, TikTok TikTok dan Facebook. Ya, Facebook ke YouTube? Bantailah apa-apa pun, tak kisahlah. Okey, seterusnya tuan-tuan puan-puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau pada bulan lepas kita dah cerita tentang apa dia? Sikap kaum Nabi Lot. Okey. Jadi yang last ceritanya kat mana? Tentang Nabi Ibrahim didatangi oleh tetamu kan? Sampai situlah. Okey. Jadi akhirnya setelah malaikat tu mengunjungi rumah Nabi Ibrahim, mereka pun berpindah ke rumah Nabi Lot alaihissalam. Yang mana rumah Nabi Ibrahim terletak di Palestin. Rumah Nabi Lot terletak di Sodom. Sodom ni terletak di, kalau sekarang ni, berhampiran dengan Laut Mati. Okey. Jadi Laut Mati tu ialah sempadan antara Jordan dan juga Palestin. Dia tengah-tengah, dia berkongsi sempadan. Jadi Laut Mati tu adalah sempadan antara Jordan dan juga Palestin. Palestin yang hari ini telah dikuasai oleh pihak Israel. Sebut betul-betul Israel, bukan Israel. Israel tu malaikat, malaikat yang cabut nyawa. Tapi ini Israel. Israel ialah nama malaikat. Apa aku cakap ni? Sebut betul Israel. Israel tu diambil daripada nama gelaran bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Okey. Jadi Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Seorang je jawab. Yang lain semua jawab yang hati. Yalah. Okey. Jadi Nabi Yaqub cucu kepada Nabi Ibrahim. Jadi cerita pasal Nabi Ibrahim. Kemudian setelah malaikat tu pergi rumah Nabi Ibrahim, mereka berpindah ke rumah Nabi Lot alaihissalam. Siapa Nabi Lot ini? Nabi Lot ini ialah anak saudara. Dia bukan bapa saudara. Bapa saudara Nabi Ibrahim. Dia anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lot. Tinggal di Jordan, ataupun nama lamanya ialah Kota Madian. Kota Madian itu ramai nabi-nabi tinggal kat situ. Antaranya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib. Kota Madian sekarang ni namanya ialah di Jordan, ataupun sekarang ni namanya boleh katakan sebagai tebing timur. Tebing barat tu kan Palestin kan.
kita biasa dengar tebing barat, tebing barat. Tebing barat tu dia ada satu sungai. Sungai tu yang memisahkan antara Jordan dengan Palestin. Jadi yang tebing barat, sungai yang tebing barat itulah adalah Palestin, tebing timur adalah Jordan. Okey. Jadi banyak nabi-nabi tinggal kat situ. Termasuklah Nabi Lot yang kita cerita ni. Jadi Nabi Lot ni tinggal dekat Sodom. Jadi Sodom ni sebuah bandar yang maju, yang sangat hebat, yang terkenal dengan teknologi yang pelbagai. Jadi ada 3 perangai orang-orang Sodom yang terkenal dalam kitab-kitab, dalam sejarah-sejarah mencatatkan bahawa 3 perangai buruk orang Sodom. Yang pertama, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Mereka tidak beriman pada Allah, mereka menyembah apa-apa selain daripada Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang Sodom ini dia suka merompak dan mencuri. Kalau ada dulu Sodom tu dia menjadi laluan, dia jadi laluan tengah, center lah antara negara-negara Arab, semenanjung tanah Arab nak menuju ke Eropah dan Eropah nak menuju ke tanah Arab. Dulu tak ada terusan Suez. Jadi sekarang ni dah ada terusan Suez. Dulu orang-orang Eropah dia bawa barang daripada Eropah, teh ke apa-apalah daripada Eropah, mereka akan lalu dekat bawah Eropah, kemudian dia akan lalu dekat Syria, Jordan, lepas tu terus pergi ke semenanjung tanah Arab. Daripada semenanjung tanah Arab sampailah ke Yaman. Daripada Yaman mereka akan naik kapal pergi ke India, pergi ke Asia, China, termasuklah tanah Melayu. Jadi pedagang-pedagang daripada tanah Melayu, daripada China, daripada India, mereka akan lalu situ, kemudian mereka akan pergi ke Yaman. Daripada Yaman mereka akan pergi lalu semenanjung tanah Arab, kemudian mereka akan lalu ke Sodom, barulah masuk ke Eropah di utara. Begitu jalan ni. Faham tak ni? Nak saya lukis? Tak payah kan? Strategi tu di center lah. Jadi oleh kerana tempat center, jadi orang daripada Eropah berlalu, orang daripada Asia berlalu, daripada India berlalu, daripada mana-mana berlalu, satu dunia lalu. Lalu mereka merompak dan kata Indonesia merampok ya. Dicopet apa? Merampok ya. Merampok pedagang-pedagang yang lalu di situ. Yang lewat situ akan dirampok. Gitu. Gitu Pak. Ngerti ya? Okey, jadi akhirnya mereka menjadi kaya kerana aktiviti mereka yang merompak. Itu kejahatan mereka yang kedua. Kejahatan mereka yang ketiga, yang ini pelik. Yang ini first time berlaku dalam sejarah peradaban manusia, iaitu suka main bontot. Bahasa kasarnya main bontot lah, minta maaf kalau terpaksa cakap. Takut tak faham, main belakang. Istilah sekarang main belakang kan, luar tabi'i dan sebagainya. Itulah, jadi maknanya dia mengamalkan, kalau saya cakap ni kantul tak dekat Facebook lah kan, bantai lah, kantul-kantul lah LGBT, senang cerita, homoseks, bisexual, lepas tu lesbian lesbian, tak nak sebut lesbian nanti kena cut. L lesbian, okey. Lepas tu B bisexual, dua-dua dia bantai, lelaki dia suka, perempuan pun dia suka. Lepas tu G gay lah kan, dia homoseks lah, laki dengan laki. Kalau tadi les tu perempuan dan perempuan. Lepas tu T transgender, dia tukar dia punya jantina. Okey, inilah kejahatan umat Sodom yang dilakukan first time dalam peradaban dunia. Kalau kita cek balik zaman Nabi Adam, berlaku tak? Tak berlaku. Lepas Nabi Adam, Nabi Idris tak berlaku. Sebelum tu Nabi Sif tak berlaku juga. Nabi Nuh pun tak berlaku. Sampailah Nabi tiba-tiba Nabi Nuh, Nabi Lot berlaku perkara ini. Jadi laki suka laki, perempuan suka perempuan. Okey. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Lot ini bukan orang kaya, dia pun orang luar, dia bukan orang Sodom. Dia berasal dari luar. Ibarat kata macam kita kat KL lah, orang KL. Tiba-tiba datang KL, dia daripada kampung, dia daripada Baling contoh. Ataupun daripada, kalau kat Johor tu mungkin daripada Mersing ke kan. Daerah-daerah kecil lah. Datang ke KL, tiba-tiba nak mengajar orang KL. Dah lah miskin, tak ada harta, tiba-tiba nak jadi pendakwah pula dekat KL, nak mengajar orang supaya sembah pada Allah. Jadi orang KL tak pandang, kau siapa bro? Kita orang semua pakai kereta, paling cikai pun Tesla kan. Tesla yang latest model. Kau pakai apa? Yang pakai elektrik, handphone kau pun bukan iPhone kan. Jadi dia datang pakai kereta kancil, tiba-tiba nak dakwah orang pakai Tesla. So tak kenalah. Jadi akhirnya dakwah Nabi Lot AS
telah ditolak oleh masyarakatnya sendiri. Termasuklah isterinya juga. Isterinya adalah seorang yang sangat miskin. Isterinya memekak lah. Tak nak buang saya. Okey. Apa tadi? Isterinya miskin juga. Sehinggalah satu hari tiba-tiba ada seorang makcik tua. Makcik tua pula tu, dalam makcik tua. Dia offer pula pada isteri Nabi Lut. Siapa nama isteri Nabi Lut? Apa? Ada tak? Ha? Cakap kuat sikit. Huwailah bukan? Ha? Wailah. Lebih kurang macam itulah. Tak tahu nama sebenarnya sebab tak disebut dalam mana-mana hadis ataupun Quran. Yang ada cek dalam riwayat-riwayat Israiliyat dan sebagainya. Wailah, dia kata Madam Wailah. Cuba Google isteri Nabi Lut. Tolong saya Google sekejap. Walihah. Tu pun satu juga, salah satu nama dia. Walihah, Waliyah lagi. Wali-wali. Jangan, nanti kan marah Wali Songo. Ataupun nama glamour yang lain ialah Madam Lut. Madam Lut. Okey. Jadi Madam Lut ni dia miskin. Tiba-tiba makcik tu offer dia nak bagi job. Kau nak job tak? Job special punya. Senang je. Kau tak payah buat full time. Kau tak payah buat part time je. Tak payah tinggalkan kerja lama. Kau boleh buat part time. Apa dia? Caranya ialah engkau membekalkan kami wanita-wanita gadis cantik untuk dinikmati oleh makcik-makcik juga. Yang kelakarnya kalau datuk-datuk minat kat budak-budak perempuan, faham lah. Kalau datuk-datuk minat kat perempuan, faham. Tapi ni makcik-makcik pula. Biasa makcik-makcik panggil gigolo, dia panggil laki. Tapi tak nak, dia nak panggil perempuan pula. Ni trend pelik lah masa tu. Dan itulah kerja waliah ataupun walihah atau tadi lah isteri Nabi Lut AS. Dia supply budak-budak perempuan cantik yang comel-comel. Dan kadang-kadang dia supply lelaki yang handsome kepada lelaki. Haji Reza bayangkan. Tiba-tiba orang sebelah minat sebelah macam ni. Hai Haji Reza. Macam. Jadi macam itu. Itu yang berlaku pada zaman Nabi Lut AS. Ada trend baru. Padahal mereka ini adalah orang normal asalnya. Berkahwin, ada isteri, ada pasangan, tapi dah ada anak, tapi tiba-tiba suka pada kaum sejenis. Inilah yang melanda di kota Sodom. Sehinggalah akhirnya ketika malaikat, cerita balik malaikat tadi, dia sampai dekat rumah Nabi Lut AS. Nabi Lut tanya, ada apa ni tuan? Sebenarnya kami berbalik daripada rumah Nabi Ibrahim. Oh, itu bapa saudara saya. Dia kisah salam. Kisah salam je ke? Tak ada buat apa-apa? Tak ada tambahan. Kisah salam lah. Okey, salam tu lah. Okey, jadi jemputlah duduk. Tiba-tiba tengah duduk relax-relax ni, tiba-tiba rumahnya telah didatangi oleh beberapa orang, beberapa penduduk kampung situ. Rupa-rupanya dalam diam-diam isteri kepada Nabi Lut AS dapat tahu ada tetamu datang. Tetamu datang tak tahu dari mana, tapi handsome, sado, janggut macam Prince Muhammad bin Salman. Google Muhammad bin Salman punya muka macam ni. Memang handsome lah. Dia punya jambang sebagainya. Macam Hrithik Roshan. Gitu. Orang handsome lah ni. Dengan jambangnya, dengan handsomenya, dengan perkasa gagahnya. Jadi bini dia kata, wah ini kalau aku supply dekat orang-orang Sodom ni, banyak bayaran dapat ni. Akhirnya dia pun keluar, diam-diam keluar. Dia pun beritahu pada orang Sodom, rumah aku ada lelaki sador datang. Korang tengok mesti orang suka punya lah. Korang mesti rasa karen punya boleh jumpa. Tahu tak rasa karen ni? Kalau korang tengok dia, mesti korang rasa karen. Macam tu. Mesti nak juga dia. Jadi akhirnya berita tu jadi viral. Dan mereka telah pergi ke rumah Nabi Lut AS untuk mencari lelaki yang dimaksudkan oleh isteri Nabi Lut AS. Faham? Setakat ni faham Okey. Jadi mereka serbu masuk. Mereka ketuk-ketuk pintu. Akhirnya Nabi Lut pun buka pintu. Ada apa korang datang ni malam-malam ni? Lut, buka pintu, kami tahu dalam rumah kau ada lelaki handsome. Yelah, kenapa? Kami nak menikmati kehandsomean dia. Apa gila betul lah. Jadi Nabi Lut kata apa? Korang ni dah kenapa ni? Korang kan ada bini apa semua. Kalau korang nak sangat, kalau nak lepaskan nafsu sangat, aku ada anak perempuan yang cantik, yang normal, yang solehah, yang serba lengkap menepati apa yang orang lelaki nak. Kalau korang nak boleh, tapi syarat dia kena nikah dulu. Lepas nikah, korang nak nikmati anak aku, nikmatilah.
Sampai macam tu pengorbanan Nabi Lut AS. Tapi lelaki-lelaki tu nafsu buas, nafsu serakah. Tak ada, tak nak apa-apa, kami nak laki juga. Apa? Kan pelik tu kan. Akhirnya Nabi Lut kata, tak boleh, ini tetamu aku. Tetamu tu memperkenalkan diri, wahai Nabi, jangan takut, jangan khawatir. Kami ni bukan manusia, kami ni malaikat. Kami ada super power. Jadi bila tetamu masuk je, semua tetamu yang masuk yang nak serang, sorry, bukan tetamu. Ini penyangak-penyangak yang masuk ni nak menyerang tetamu. Faham tak ni? Ada penyangak kat luar, Nabi Lut kat dalam rumah Nabi Lut tu ada tetamu. Jadi penyangak kat luar nak serang tetamu. Penyangak masuk, terus tetamu tu baca doa apa dah, tiba-tiba semua jadi buta. Semua jadi buta. Dah lah jadi buta, haus pula tu, tiba-tiba nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau dekat MBI ni lah, surau ni memang mesti dapat ni. Evian. Terima kasih pada penaja. Masya Allah, sedapnya Evian ni. Okey, sambung cerita balik. Kat mana tadi? Jadi bila mata buta je, terus Nabi Lut kata, apa yang kamu dah buat pada penyangak-penyangak ni? Malaikat tu kata, sebenarnya kami malaikat, kami telah butakan mata mereka. Jadi mereka tak dapat nak serang kami. Legalah. Nabi Lut pun legalah. Kemudian barulah malaikat-malaikat tu sambung cerita. Gini Tuan Nabi, sebenarnya kami datang sini ada hajat nak beritahu. Yang tadi kita dah beritahu pada Nabi Ibrahim, dah selesai dah. Iaitu Nabi Ibrahim bakal dikurniakan seorang anak yang bernama Ishak. Kita dah settle lah. Yang kami datang sini pula sebenarnya nak beritahu kamu yang negara kamu ni akan diturunkan dengan bala. Kawasan ini akan diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu sekeluarga dan pengikut-pengikut kamu diminta untuk meninggalkan rumah ini, tinggalkan negeri ini. Lari sepantas-pantasnya, jangan pandang belakang. Tak payah ambil apa-apa, terus. Kalau ada wallet tinggal tak apa. Kalau ada handphone tinggal, power bank lagi tak payah bawa. Jalan je. Itulah tak sempat punyalah harian very apa kata? Kena immediate, kena belah lah, kena cepat segera belah. Immediate cakap Melayu apa? Drumstick. Drastic, ingatkan drumstick. Okey. Saya tengah hari ni bila apa-apaan lupa sikit cakap Melayu kan. Kadang lupa, terbiasa cakap orang putih cakap rumah. Okey, kat mana tadi? Jadi dia pun terpaksa lari lah. Jadi Nabi pesan, malaikat pesan, lari, run for your life, don't turn back. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang sikit pun jangan. Jadi Nabi Lut dan juga sahabat-sahabat pengikut-pengikutnya beriman serta anak-anaknya beriman pun turut sama lari bersama dengan Nabi Lut, tinggal kat rumah tu cabut. Kecuali seorang. Siapa? Isteri Nabi Lut AS, Waliyah tu lah. Jadi Waliyah ni dia macam ragu-ragu lah. Ni ada apa ni kan? Lepas tu dia nak ambil harta-harta yang dia ada lah. Walaupun tak banyak tapi dia sayang, dia nak ambil juga. Akhirnya Nabi Lut AS marah pada isterinya, awak jangan ambil harta-harta tu. Dengar cakap tetamu kita, mereka negara kita ni nak terbalik lah. Jalan je. Dia sempat lari jugalah, Waliyah sempat lari. Tapi malangnya dalam perjalanan itu dia masih lagi pandang ke belakang. Menyebabkan dia akhirnya ditimpa. Dia dikatakanlah, ini cerita Israeliat dia telah dia terkena hujan balak dan akhirnya fizikalnya telah berubah menjadi patung. Jadi kalau tuan-tuan pergi Google, tengok kat YouTube, cari Madam Lut, tuan-tuan akan nampak ada video menunjukkan bahawa seorang wanita telah ditimpa hujan dan akhirnya telah menjadi batu. Dan batu tersebut masih ada lagi di pinggiran Laut Mati. Jadi Laut Mati itulah sebenarnya negeri Sodom yang hari ini dinamakan sebagai Dead Sea. Jadi Dead Sea tu dia tak besar sangat pun. Dia punya kelebaran dia dalam 40 km. Dia punya panjang dia 70 km saja. Dan airnya air laut yang garam lah, bergaram. Dia 1/3 kandungan airnya adalah garam. Jadi bayangkan begitu masin sekali airnya, dan dalamnya dikatakan mencecah 3000 meter. Kedudukan permukaan Laut Mati itu terletak lebih kurang 400 meter daripada paras laut.
lebih rendah daripada paras laut. Jadi bayangkan, paras laut macam ni, dia bawah 400 meter. Jadi kalau pergi kat situ memang panas. Pergi musim sejuk pun panas, musim panas lagi panas. Jadi saya pernah banyak kalilah ke sana. First time saya pergi dulu masa student dulu. Masa saya tingkatan 3 kot, first time pergi. Jadi sampai sekarang ni insya-Allah bulan depan pergi lagi. Jadi laut mati tu memang dinamakan Bahrul Mayyit, Dead Sea, sebab memang tidak ada hidupan langsung di situ. Langsung tak ada. Hatta apa orang kata mikroorganisma pun tak boleh hidup situ. Kuman pun tak boleh. Kalau ada virus COVID campak situ mati terus. Nak ceritakan sampai begitu sekali sebab terlalu masin. Dan apa-apa objek diletakkan kat situ akan timbul, tak akan tenggelam. Jadi ada orang pernah saya tengok dekat National Geographic, dia baling kereta. Kereta pun tak tenggelam. Biasa kalau kereta kat tempat-tempat lain tenggelam, tapi situ tak tenggelam. Manusia pun kalau berenang kat situ tak akan tenggelam. Sebab apa? Sebab terlalu masin kandungan kat situ. Itu tempat, dikatakan tempat itu adalah tempat kaum Sodom telah diterbalikkan oleh Allah dalam peristiwa kaum Lut AS. Mereka ini adalah pengamal homoseks, les dan sebagainya. Balasan oleh Allah SWT. Okey. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, saya pernah bertanya dengan pada syekh saya bila dia cerita tentang kaum Lut ini. Saya cakap kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum lain, kaum Nuh dan sebagainya, mereka semua telah diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak jumpa tanda-tandanya. Tapi kaum Lut alaihissalam setakat inilah yang paling besar dan nyata tanda-tanda bala Allah Taala kepada kaum yang nabi-nabi sebelum ini, yang paling besar dan nyata dan boleh kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, bukan hanya didengar melalui sejarah-sejarah sebagainya. Hatta Firaun sendiri pun kita tak nampak buktinya. Kita tak nampak apa laut dibelah dua, tak nampak. Kaum Nuh kita tak nampak dia punya kaum dia kena banjir, kesan-kesan banjir, tak nampak. Tidak nyata, tidak seperti kaum Lut. Memang nampak laut mati tu kita boleh ziarah, pergi ke Jordan, lebih kurang 1 jam daripada airport Jordan, airport Amman tu sampai dah laut mati. Kita pergi Google lagi banyak. Kita boleh pergi, kita boleh celup tangan kita kat dalam laut mati tersebut. Kenapa dalam banyak-banyak bala hanya kaum Lut saja yang masih wujud, kaum lain tak ada? Kenapa? Jadi Syekh saya kata, barangkali kerana nak ingatkan manusia bahawa aktiviti lam ga bata tu, tak boleh sebut kat sini. Aktiviti lam ga bata tu mungkin sebenarnya akan kekal sampai kiamat. Ya. Dan memang betul pun. Dan kira-kira 2 bulan yang lepas, tak lama di Miami, di Honolulu. Ya ke? Saya tak pernah pergi memang. Hawaii kan. Jadi kan berlaku kebakaran besar. Boleh tengok dalam Google lah. Berlaku kebakaran yang sangat besar sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di pantai ketika itu terpaksa terjun ke laut untuk selamatkan diri daripada terbakar. Punyalah banyak. Sampai terpaksa terjun laut. Nak pergi ke darat semua terbakar lah. Kenapa? Kerana pada malam sebelum kebakaran itu, mereka ataupun seminggu sebelum tu mereka telah melaksanakan satu aktiviti, satu promosi khas untuk pasangan-pasangan ga. Tahu tak pasangan ga? Faham tak pasangan ga? Nak saya lukis ke? Faham kan? Siapa yang datang bawa bini tak dapat promotion. Datang bawa girlfriend tak dapat promotion, tak dapat diskaun. Siapa datang bawa boyfriend, dia lelaki datang bawa boyfriend, laki sama laki, golongan ga ni boleh masuk hotel dapat diskaun 50%, ada promotion tertentu. Ada buat pesta ga, huruf ga. Datanglah ramai-ramai. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan bala di situ, berlaku kebakaran besar-besaran di Hawaii. Ini tak lama ni, baru 2 bulan. Boleh cek dalam Google. Boleh cek berita-berita yang ada sebelum ni, bagaimana Allah Ta'ala turunkan bala ke atas orang yang melaksanakan ga. Okey, jadi antara kesan huruf amalan ga ni, sama ada lelaki lam ke perempuan lam, lelaki ga. Faham tak ni? Yang baru masuk faham tak?
Tu jangan rapat sangat, jauh sikit. Saja gurau-gurau. Okey, jadi antara balasannya ialah golongan ini akan mudah mendapat penyakit lah. Penyakit sifilis, HIV dan sebagainya. Okey, boleh tolong saya buka dekat Google, cari punca penyakit HIV. Dulu 90%, cerita tahun 80-an, 90% pesakit HIV berpunca daripada berkongsi jarum. Kita tahu HIV ni ada 3 punca paling besar. Yang pertama ialah berkongsi jarum dadah. Yang kedua ialah bila berlakunya hubungan seks lepas tu mengandung, anak tu kenalah. Maknanya bila induk dia tu, mak bapak dia ada HIV, kemudian mak dia pregnant, jadi anak dia tu lahir-lahir tu jadi pesakit HIV. Itu yang kedua. Yang ketiga faktornya ialah kerana hubungan lam dengan jim tu lah. Okey. Jadi huruf lam dengan jim tu, amalan lam dengan jim. 90% berpunca daripada kongsi jarum. Tapi hari ni saya tak tahulah. Tuan-tuan boleh cek balik ke HIV punya data. 90% pesakit HIV hari ini berpunca daripada amalan songsang. Ini bukan main-main. Boleh cek lah. Saya pun tak tahu betul tak betul, tapi yang saya cek gitulah. Hari ini 90% pesakit HIV berpunca daripada aktiviti lam dengan ga. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, bercerita tentang kaum Nabi Lut ini, inilah satu benda yang amalan yang kita khawatiri. Jadi dalam banyak-banyak kisah Ad, Samud, kisah kaum Nuh, kisah nabi-nabi terdahulu, mungkin tidak dilakukan lagi pada hari ini, mungkin. Tapi amalan dosa kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Lut sehingga hari ini masih lagi diamalkan. Itu yang menakutkan kita. Jadi yang paling saya gerun, ada satu hari ini cerita betul ni. Satu pakcik tua, gagah perkasa, bekas komando, dia punya misai Masya Allah melintang. Suara garau. Tiba-tiba jumpa dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya nak cerita tentang perkara yang menggegarkan arasy Allah kat langit tu. Apa dia? Tentang yang amalan kaum Lut Ustaz. Saya dah berderau darah saya. Saya ingatkan dia mengamalkan amalan tu lah. Misai melintang badan sado kan. Rupa-rupanya dia kata cucu dia. Cucu dia. Dia okey lah, alhamdulillah. Rupanya cucu dia kat asrama. Cucu dia kat asrama buat benda yang sama. Na'udzubillah, ngeri kita. Jadi pastikan perkara ini tidak berlaku. Mungkin kita tak buat. Takut berlaku, seandainya berlaku di kalangan ahli keluarga kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Jadi kisah ini sangat penting untuk diwar-warkan bersama, untuk dijadikan pengajaran bersama agar ia tidak berlaku di kalangan kita. Orang yang buat amalan-amalan songsang macam ni, dia ni biasanya bukan bergerak sendiri dan dia ada komuniti dia tersendiri yang sangat kuat ukhuwah dia. Yang sangat kuat ukhuwah dia. Macam orang hisap dadah, dia dah masuk pusat serenti, keluar, masuk keluar, tapi masih lagi hisap dadah. Sebab apa? Sebab dalam pusat serenti tu dia okey. Dia taubat dah. Tak ada hisap dadah lagi dah. Dah makan ubat dan sebagainya, telah dipulihkan, tak hisap dadah. Tapi bila keluar jumpa kawan dia balik, mudahlah. Jumpa kawan dia balik, dia akan kembali balik melakukan perkara yang sama. Jadi saya dapati orang-orang yang lam jim bata ni sama juga. Dia pun dia juga mengamalkan perkara yang sama. Kalau telah dipulihkan, tiba-tiba dia jumpa kawan dia balik, mereka akan kembali balik buat benda yang sama. Kerana kawan. Semuanya kerana kawan. Jadi cara terbaik untuk putuskan amalan ini ialah dengan mengasingkan mereka daripada komuniti mereka yang tersendiri. Jadi itulah sebenarnya bukan mudah nak buat benda ni, nak settlekan masalah ni. Janganlah sekali-sekali terjebak. Memang susah nak repair lah. Biar mencuri merompak, bagi tazkirah terus tobat, Tapi kalau orang yang dah terkena lam jim bata ni, jangan main-main lah. Memang masalah besar, susah nak repair, melainkan dengan bersungguh-sungguh. Hatta saya, ini cerita ni tak tahulah patut disebarkan ke tidak, tapi saya dapat makluman ada seorang lelaki ni
cikgu, ada isteri, ada anak-anak. Tinggal bini, tinggal anak. Kerja jantan lain. Terror. Terror. Jadi saya pun pernah jumpa banyak kes juga. Ada budak perempuan ni comel, lawa, pakai tudung lengkap, siap pakai setongan lagi. Setongan tahu apa? Handsok. Allah, setongan pula. Pakai setongan. Maknanya memang warak lah ni. Sembang dengan dia. Sekali saya cakap, lepas tu dia kata apa? Okey Ustaz, insyaAllah Ustaz, saya akan bincang dengan boyfriend saya. Boyfriend, okey lah. Saya ingatkan boyfriend tu boyfriend betul lah. Sekali dia datang bawa kawan perempuan, kata nak bawa boyfriend kan. Saya pun lega lah, tak apalah dia tak bawa boyfriend, dia bawa apa kawan perempuan. Rupanya inilah boyfriend saya. Perempuan tu pakai t-shirt lengan pendek, seluar jeans, rambut sikat tepi. Rupanya boyfriend dia. Pun dah terang-terangan dah kat Malaysia ni, na'udzubillah min zalik. Pernah berlaku satu kes lagi, tu tak apa lagi. Dia kata dia nak bawa boyfriend, perempuan memang ada boyfriend. Tapi tiba-tiba perempuan dia kata dia nak tanya dengan girlfriend dia. Dia perempuan, dia ada girlfriend. Nak bincang girlfriend. Ini bagi golongan huruf lam lah ni, lam. Tahu kan? Tu golongan lam. Golongan G pun ada juga. Saya pernah, ini kes depan mata saya ada satu budak lelaki ni. Dia seorang, lepas tu budak perempuan ni seorang. Jadi dia kata kami malam ni kami tidur sama bilik lah. Tidur sama bilik? Lepas tu sekali budak perempuan tu kata apa? Tak apa Ustaz, Mamat ni dia sebenarnya gym. Dia gym. Tak apa, tak ada masalah. So tak ada masalah lah tidur dengan dia pun. Sebab memang Mamat tu tak ada nafsu dengan dia, sebab dia gym. Faham tak ni? Tuan-tuan ni, aduh, agak lah, okey lah. Okey, Haji Reza suka pakai ga. Okey, huruf ga. Okey. Jadi tak apalah saya sebelin dia. Pun tak apa. Lepas tu baru-baru ni kes saya tengok kat TikTok juga. Ada satu kes kat Pasir Gudang. Ibu tu dia dera anak dia. Kantor jiran-jiran dengar kat Pasir Gudang ni. Jadi jiran-jiran kat Pasir Gudang tu serbu rumah dia. Kenapa ada budak ni menangis setiap hari. Budak tu budak lelaki umur 7 tahun. Rupanya didera oleh mak dia sendiri. Tapi mak dia tak dera sangat. Yang dera betul-betul ialah boyfriend mak dia, yang merupakan seorang perempuan. Pengkit. Nak sebut pengkit saya lupa tadi. Pengkit. Biasa ada kawan pengkit ke apa? Jadi itulah golongan pengkit. Jadi saya tengok sebenarnya saya tengok perempuan tu okey, pakai tudung, pakai cermata, nampak lawa lah macam cikgu, gaya-gaya cikgu kan. Tapi dia dera anak dia, dan dia biarkan boyfriend dia dera anak dia. Dan boyfriend dia seorang pengkit. Jadi orang yang sebenarnya yang terlibat dalam gejala-gejala lamga bata ni, dia sebenarnya adalah golongan yang mungkin rosak fikiran. Jadi itulah tuan-tuan, mudah-mudahan saya bukanlah nak kisahkan sangat pasal sebab kebetulan giliran kisah Nabi Lut AS. Jadi terkenal kisah ni. Jadi Nabi Lut pun sebenarnya ejaan nama Lut macam mana? Lam, waw, ta. Jadi ngeri lam, waw, ta tu dalam bahasa Arab juga artinya ialah liwat. Liwat. Ejaan liwat lam, waw, ta juga liwat. Jadi itulah perkara ulama-ulama telah mengatakan bahawa sebenarnya amalan lam gabata ini akan berterusan sampai bila-bila, dan jangan sekali-kali terjebak dalam kancah lam gabata ini kerana ia akan merosakkan kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi ada soalan? Faham? Jadi sebenarnya amalan liwat ini dengan isteri sendiri pun haram. Suami boleh buat apa saja pada isterinya kecuali liwat. Bukanlah buat apa tu maksudnya, maknanya dia boleh bermesra menggauli isterinya apa saja kecuali liwat. Berdosa walaupun isteri dia. Inilah balasan terhadap golongan yang melakukan LGBT ni. So jangan main-main. Dan kalau laki dia ubah jantina dia jadi perempuan, macam mana pun tetap dia lelaki juga. Hukumnya tetap lelaki.
Jadi saya pernah dipanggil oleh pihak MAIS lah, Majlis Agama Islam Selangor, untuk berdakwah kepada golongan-golongan inilah, golongan istimewa lah, saya panggil istimewa ni kan. Sebab jadi layan diorang lah. Jadi ada yang di kalangan mereka yang telah pun bertaubat, yang laki dah jadi perempuan, suara pun macam mana tak jadi macam perempuan pula kan. Padahal ada halkum sebesar-besar, tidak, halkum dia sebesar penumbuk. Ui, saya tengok ngeri kan. Rupanya laki kan. Jadi bertaubat dan sebagainya. Ada yang pergi ke masjid. Pergi ke masjid, saya tanya dia, habis kau pergi masjid pakai apa? Pakai perempuan lah, pakai telekong lah. Tapi kau laki, habis tu nak macam mana? Takkan nak pakai laki pula. Terbonjol dada saya ustaz. Rambut tocangnya, takkan nak pergi saf laki. Pening pula. Akhirnya saya bincang dengan beberapa ustaz, macam mana kita nak buat ni, apakah hukum mereka ni. Jadi ustaz-ustaz ni kata tak apalah, untuk peringkat awal ni tak apalah, diorang pergi campur perempuan pun. Cuma pesan pada diorang, jangan salam dengan orang perempuan, takut batal wudu makcik tu. Kesian makcik sebelah dia salam, takabbalallah makcik kan, dia pun salam. Makcik tu nak sembahyang batal wudu, kau batalkan wudu dia. Dia dah okey, kalau nak salam juga, salam pakai lapik tangan. Jadi ini yang saya ngeri ni. Ni betul ke ni? Yang pakai telekong yang betul ni kan? Jangan main-main. Jadi dia kata dia salam apa jari dia dalam telekong, so tak berlapik lah, so tak kena. Cuma saya pesan jangan laga pipi pula. Perempuan kan suka laga pipi kan. Tangan dah okey tak bersentuh, pipi pula dah sentuh. Jadi janganlah, hati-hati kakak-kakak semua. Rupa-rupanya sebelah kita yang semayang tu namanya Rose. Nama sebenar Rosli. Jadi hati-hati. Dan baru ni juga saya pernah bagi ceramah dekat satu majlis tu. Ada lelaki perempuan lah, satu ceramah tu. Itu program golongan istimewa tadi lah. Dah bagi salah, sebagi ceramah sudah 2 jam lebih. Saya cakap tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan. Gila, habislah. Habis tu makan. Tengah makan-makan, tiba-tiba ada peserta datang. Peserta tu, salah satu peserta tu, dia pakai tudung elok lah, pakai setongan semua. Dah berhijrah. Dulu ustaz saya seksi lah, tapi sekarang alhamdulillah dah berhijab. Oh okey, alhamdulillah bagus. Ustaz ni sembang ni ustaz, kita dah nak balik ni. Cuma ustaz tahu tak, sebenarnya tadi ustaz sebut tuan-tuan perempuan. Kenapa? Sebenarnya dalam ni semua tuan-tuan, tak ada puan-puan pun. Saya dengar, oh my god, rupanya yang pakai tudung apa semua, yang pakai setongan apa semua, rupanya lelaki. Tak tahu. Jadi sebenarnya bukan nak menakutkan tuan-tuan perempuan. Saya cerita dari sudut yang positif lah. Rupanya mereka ni pun nak Islam, mereka ni nak kembali. Ada pendah daripada mereka masa muda-muda pergi ke Thailand, buang dia punya kan, pergi ke Thailand tukar jantina, pergi Korea cocok nak kasih kulit dia tu, kulit apa dia, apa istilahnya, flawless nak kasih kulit flawless. Pergi ke Korea, inject, kasih tubuh di gunung Fujiyama 2 biji kan. Macam-macam dia buat. Masa muda okey, fine. Masa muda seronok buat. Tapi bila dah menjangkau umur dekat 50, umur dah 40-an, 50-an, mereka mula sakit. Macam-macam penyakit. Ada penyakit kanser dan sebagainya yang melibatkan akibat daripada pertukaran jantina mereka. Dan mereka ni jadi sakit dan dah taubat, dah nak kembali jadi lelaki balik. Tapi macam mana? Benda tu kau boleh tumbuh balik. So minta maaf lah, jadilah kau terus macam tu. Kahwin tak ada anak. Bila ada anak pun ambil anak angkat. Tapi anak angkat, akhirnya anak angkat pun malu nak ngaku tu mak dia. Sebab bukan mak dia, jantan, mak benda. Jadi sebenarnya benda tu merosakkan masa depan kita. Jadi itulah ingatan kita pada semua orang lah, supaya janganlah terlibat dalam kumpulan lam gabata ni, sebab dia memang akan merosakkan kehidupan kita. Hukum tetap hukum. Masa nak buat umrah, pening kepala tu, macam mana nak buat? Masa buat umrah dia kena pakai kain ihram. Lelaki kena pakai kain ihram. Kalau dia nak berimej wanita, dia kena dam. Berdosa dan kena dam. Dia nak pakai telekong, tak boleh sebab dia lelaki. Walaupun dia telah mengubah imej dia, tukar nama dia, tetap dia lelaki juga. Jadi akhirnya apa yang dia buat, dia kena lilitkan macam mumia tu dengan kain lepas. Satu badan dia kena lilit supaya body dia jadi sekeping lah, jadi sepapan lah. Tak nampak lah dia punya gunung Fujiyama tu. Faham tak tuan-tuan? Faham tak?
Nak aku lukis. Jadi begitu keadaan dia. Dia terpaksa buat macam tu lah. Dan rambut dia kena, yang tocang-tocang tu, yang ponytail tu, sorry lah, kena potong lah. Kena potong, jadi togel. Jadi pendek lah, pendek macam Alif Syukri. Alif Syukri pula kan. Pendek lah, kena rapat lah rambut dia. Supaya beri image sebagai image seorang lelaki. Begitu. Hukum tetap hukum, tak pernah tukar. Apa ni, dia kena, kalau semayang, kena semayang kat tempat lelaki. Aurat dia aurat lelaki. Persentuhan dia, kalau sentuh perempuan dia batal. Kalau lelaki sentuh lelaki tak apa, tapi perempuan batal dan sebagainya. Itulah. Walau tukar image macam mana sekali, tukar nama, tukar apa sekalipun, tetap berada di dalam hukum hakam yang sama sebagai hukum perempuan. Okey. Itulah ceritanya. Ada soalan? Clear Ya. Yang full convert tu lah. Yang dah full convert tu. Ya, dah full convert. Lelaki perempuan tu. Katalah masa dia tinggal nanti. Siapa yang harus mandikan jenazah? Yang harus mandikan jenazah dia ialah lelaki. Tapi kalau kata dah, kalau dia dah full convert, rupa fizikalnya ialah wanita, tetap lelaki juga. Maksudnya boleh ke orang lelaki nak tengok tubuh badan dia walaupun dia dah. Okey, ini persoalan di kalangan pak-pak Bilal ataupun tukang mandi jenazah lah kan. Dia mesti jagalah aib mayat tersebut. Jadi dia kena sarungkan dengan alas supaya tak nampak secara direct. Dia mandikan dengan, dia tak ambil kain, lepas tu dia mandikan atas kain. Gitu, supaya tak nampak tubuh dia lah. Tapi dia tetap lelaki. Dia tetap lelaki dan hukum lelaki, dan bila semayang pun jenazah tu kedudukan lelaki. Tak boleh buat kedudukan perempuan. Maknanya imam bukan dekat pinggang dia. Imam tu mesti dekat kepala dia. Gitu. Dan cara kain kapan semua lelaki lah. Dan kembali pada nama asal dia. Tak boleh tukar lah. Rosemary, balik Rosely. Dah Rosely lah, Rosemary pula kan. Tak boleh lah. Okay. So hukum is hukum lah. Tapi apa hukum kalau katakanlah lelaki dah tukar image perempuan, dia salam dengan kita, apa hukumnya? Batal tak wuduk? Batal tak wuduk? Lelaki ni termasuk dalam kategori lelaki amrat. Amrat dalam bahasa Arab, amrat ni maknanya yang menyebabkan menyerupai wanita. Jadi kalau kita salam dengan maknyah ni ataupun pondan, maka hukumnya tak batal wuduk. Tapi kalau kita ada karen, salam sedapnya kan. Okay. Kalau ada karen, batal wuduk. Faham tak? Nak cuba tak? Kalau ada karen, batal wuduk. Tapi kalau tak ada karen, tak batal. Tapi seelok-eloknya tak payah salam lah kan? Sebab dia mengundang fitnah. Ada geng-geng ni, dia panggil maknyah ni, dia panggil maknyah tak apa, jangan panggil pondan. Pondan dia marah. Jangan sekali-kali panggil dia pondan. Panggil maknyah tak apa. Bapa pun jangan. Kalau kita panggil pondan, mengamuk dia terajang kita, keluar jantan dia. Jangan main-main. Saya pernah tengok maknyah tendang kereta. Kau kemek kereta. Terajang keluar pun lutut dia. Kau nampak jantan dia. Jadi kalau ada orang nak salam dengan saya, dia maknyah lah nak salam saya. Tak apalah ustaz, tak batal wuduk pun kata. Kemain lagi kan. Tahu dia hukum. Agaknya dia masuk tuition tu. Dia dah masuk usrah lah tu. Gitulah ceritanya. Okey tuan-tuan, ini pendarahan awal, baru mukadimah, belum cerita betul-betul lagi. Kalau siapa nak, bolehlah kontak saya, kita jumpa Maiz, kita buat program bersama dengan kumpulan ni. Mereka ni banyak yang dah bertaubat dah. Dan dengar cerita-cerita taubat mereka cukup menarik. Dan banyak pengajaran kita dapat daripada kisah mereka. Kita tak pernah buang mereka, tapi mereka yang membuang diri mereka sendiri. Tapi tak apa, bila mereka nak kembali pada Islam, kita terima dengan baik. Kita terima sangat. Kita tak pernah buang mereka. Tak pernah nak mengecil-ngecilkan mereka, memainkan orang ke, tak ada. Okey, saya rasa cukuplah sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Next month bulan nak cerita apa? Nabi Yusuf sudah, Nabi Ibrahim dah, Nabi Ismail dah, Nabi Ishak dah belum? Nabi Idris. Nabi Idris ada cerita dah. Ni mesti newcomer ni, cik. Ya. Yeah. Dia macam saya cakap tadi, dia ceritanya panjang lah, hukumnya beza-beza kan. Jadi sebenarnya kita kena tengok irtikab akhafud dararain. Okey, iaitu mana lebih besar mudarat dia. Dia sembahyang dengan laki ke dia sembahyang dengan perempuan? Jadi ini timbul khilaf yang sangat banyak, perbincangan yang sangat panjang, berkilometer jauhnya. Bermarhalah-marhalah panjang ceritanya. Cuba nak cerita, katakanlah seorang maknya dia semayang dengan lelaki. Dia lelaki kan? Dia semayang lelaki tapi dia pakai baju kurung, kebaya. Sebelah lelaki semayang dengan rambut toncang. Dia dah aurat tak? Kalau rambut toncang, dia dah aurat tak? Mana ada aurat? Dia toncang macam mana lelaki kan? Nak pakai toncang 2 ke toncang 3 ke, My Little Pony ke, benda apa tak kisahlah tu. Itu satu situasi. Dia pakai rambut toncang, pakai baju kebaya, ataupun dia pakai aneka gerondo apa? Siput kan? Bukan siput babi. Siput tinggi tu kan? Lepas tu dia semayang sebelah kita, satu situasi. Ataupun dia pakai telekong, dia semayang kat belakang. Mana lagi susah? Mana lagi menimbulkan fitnah? Dia semayang saf perempuan ke semayang saf lelaki? Saf perempuan lah kan? Tapi dia lelaki semayang dengan perempuan pula kat belakang kadang-kadang buka telekong lah, pakai tudung kan? Kan kadang-kadang buka tudung apa semua. Lepas tu nampak kat dia. Macam mana pula? Jadi dua-dua masalah. Semayang kat saf lelaki masalah, semayang kat saf perempuan masalah. So kita kena pilih apakah masalah yang lebih rendah. Kalau kita pilih masalah yang lebih rendah, maka dia kena semayang kat saf perempuan lah. Sebab tu saya kena check seorang-seorang ni. Pakai niqab contoh lah, macam sajak kan. Okey je, tak ada apa pun. Kan dia masuk dekat Masjid Nabawi. Tak kantoi pun, okey je. Nak kata macam mana? Masa tu dia lepas, alhamdulillah lah. Jadi saya pun simpati juga dengan dia. Saya tak kutuk dia lah. Kalau kutuk pun sikit-sikit tak sengaja kan. Saya simpati dengan dia kan. Jadi macam why itulah. Jadi soalan akak tadi, maknanya mana yang lebih mudarat? Lagi besar mudarat kalau dia semayang kat tempat lelaki berbanding kat tempat perempuan. Jadi biarlah semayang kat perempuan. Cuma saya pesan pada dia, jangan salam, jangan sentuh hingga boleh membatalkan wuduk ataupun berlaga-laga pipi. Itu je lah. Kau nak semayang, kau nak ngadap Allah, tapi kau langgar dosa lah, buat dosa lagi, janganlah. Kau buat dosa sudahlah, janganlah batalkan wuduk makcik-makcik tu pula. Macam mana, setuju tak kakak? Ke tak setuju? Kita tak tahu kan. Jadi bila tak tahu, terlepaslah hukumnya. Cuma kalau tahu, awak yang lelaki kan. Aduh, pening enggak kan? Okey, gitulah lebih kurang. Tapi jangan serang dia lah, ajak dia dengan baik lah. Lepas ni ubahlah image, semayang kat depan, semayang pakai topi ke, kopiah ke kan. Gitulah. Okey, cerita tak habis kan? Kesimpulannya, berhati-hatilah anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.